warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Ya, selamat bersua kembali dalam rancangan Al-Kuliah yang disiarkan setiap petang Jumaat. Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar? Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dilimpahi rahmat dan inayah serta taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Dan tadi kita telah perhatikan tuan-tuan bagaimana sedutan daripada majlis peresmian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia tentang pameran Al-Quran dan Ilmuwan Islam di Muzium Kesenian Islam Kuala Lumpur. Dan kita sedang beralkuliah bersecara langsung dari Muzium Kesenian Islam. Sebelum itu kami mengharapkan tuan-tuan, ya, kami menyeru dan mengajak tuan-tuan dan puan sama ada di rumah dan di mana-mana saja supaya datang ke pameran Al-Quran dan Ilmuwan Islam di Muzium Kesenian Islam Kuala Lumpur, ya, bermula daripada 8 September sehinggalah 3 Disember 2006, ya, dibuka setiap hari kecuali hari Isnin dari jam 10 pagi hinggalah jam 6 petang. Dan banyak aktiviti yang dirancangkan yang akan berlangsung dan telah pun berlangsung. Antaranya ialah program Tadarus Al-Quran yang akan berlangsung tidak lama lagi, ya. Dijemputlah hadir. Begitu juga dengan aktiviti hafazan dan juga kuis ilmuwan Islam. Kalau tuan-tuan dan puan ada anak-anak, bolehlah bawa mereka sekali untuk mengikuti menyertai kuis dan juga hafazan tadi. Hadiah-hadiah disertakan cukup lumayan. Tuan-tuan dan puan, kita teruskan Al-Kuliah pada petang ini. Dan tajuk Al-Kuliah pada petang ini tanpa saya buang masa, iaitu Akidah, Syariah dan Akhlak. Apakah yang bakal kita bincang daripada topik ketiga-tiga ini? Kalau kita istilahkan, kalau manusia, dia adalah tiga beradik. Kalau kita istilahkan bangunan, dia bermula daripada dia punya tapaknya yang konkret, yang kukuh, sampai kepada binaannya yang hebat, sampai kepada dia punya aksesori ataupun perhiasan-perhiasannya yang lebih mencantikkan lagi bangunan tersebut. Apapun, bukan sayalah yang selayaknya untuk berbincang tajuk ini, ya. Kita telah mengundang 2 orang tokoh panelis untuk bincang tajuk yang cukup hebat ini, iaitu akidah, syariah dan akhlak yang kita tetap pegang utuh sampai ke saat ini. Saya perkenalkan tuan-tuan puan panelis-panelis kita pada petang ini, iaitu di sebelah kiri saya panelis yang pertama yang berbahagia Sahibul Fadilah Dr. Usman Al-Muhammadi, itu fellow yang amat utama Akademi ISTEC. Assalamualaikum Doktor. Apa khabar? Alhamdulillah. Dan panelis gandengan Dr. Usman, iaitu yang berbahagia Ustaz Zahazan Muhammad, iaitu pensyarah daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dan begitu juga di hadapan saya tuan-tuan, kita tidak bertiga di sini. Ada lagi tetamu-tetamu, pengunjung-pengunjung di Muzium Kesenian Islam Kuala Lumpur pada petang ini, iaitu tetamu khas jauh daripada utara. Ini orang Kedah, iaitu pelajar-pelajar dan juga guru-guru daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Hosba Jitra Kedah. Ya, alhamdulillah, selamat datang, ya, ke secara langsung Al-Kuliah di Muzium Kesenian Islam. Terus kepada soalan pembuka tirai yang bahagia Doktor. Kalau kita lihat, memang kita akuilah Islam ini satu agama yang syamil, yang mutakamil, yang lengkap dan sempurna. Tidak ada cacat celanya Doktor dan tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita bersumberkan 2 benda Doktor, ya. Sumbernya paling utama iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kalau kita korek, dia merangkumi 3 aspek utama Doktor, iaitu akidah, ada syariah dan ada akhlak. Minta Doktor huraikan kepada kami semua yang tak tahu ni. Silakan Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Pengerusi, panelis kita yang dimuliakan, soalan itu soalan yang sangat pokok, yaitu tentang Islam ini terdiri daripada akidah, syariat dan akhlak. Tentang Islam sempurna sebagai agama, itu dalam Al-Ma'idah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'amati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu diketahui oleh semua orang. Aku sempurnakan pada hari ini agama kamu
dan aku lengkapkan untuk kamu nikmatku, dan aku reda Islam sebagai agama bagi kamu. Kemudian pokok pangkal agama kita ialah Al-Quran, Sunnah, dan juga kemudian dihurai dalam keputusan kesepakatan para ulama yang diakui otoritas dalam agama ini. Dalam surah Ali Imran, ati'ullah wa ati'ur rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Taat kepada Allah artinya Quran, taat kepada Rasul artinya Sunnah. Kemudian dia hanya terdiri pada 3. Miskin, orang yang terlantar dalam perjalanan, orang yang meminta, orang yang menjadi abdi, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menunaikan janji bila berjanji, orang yang sabar dalam kesusahan, kesuntukan, dan dalam keadaan perang. Inilah mereka yang benar dalam imannya, dan mereka adalah orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Jadi digabungnya akidah, syariah, akhlak dalam kenyataan yang sangat menyeluruh. Dan inilah yang menjadi sifat yang menentukan bagi umat kita ini dari dulu sampai sekarang. Berjayalah mereka yang berpegang kepada iman itu, berjayalah mereka yang menunaikan aturan syariat itu, berjayalah mereka yang berpegang kepada akhlak yang mulia sampai dia menjadi contoh tauladan sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan inilah yang menjadi identiti umat Islam sebenarnya dari dulu sampai sekarang. Ya, terima kasih doktor. Saya duduk perhati doktor, bila doktor cakap pelajar-pelajar terpegun tengok kan. Mudah-mudahan dia masuklah, dia tak keluar aku tinggal kiri kan. Dia terpegun tengok tu, mudah-mudahan masuk dalam kepala otaknya ya, kepala kita, akal kita, mudah-mudahan yang disebut oleh doktor tadi tentang ketiga-tiga, iaitu akidah, syariah dan juga akhlak. Saya nak tanya doktor apa ni yang bagi Ustaz Zahazan. Nama pun sedap, Zahazan. Ini kali pertama Ustaz saya dengar nama Zahazan di Malaysia lah ya. Saya tanya Ustaz, kalau kita tengok dalam Al-Quran Ustaz, Al-Quran telah memang sempurna pentarbiahannya, dan kalau kita lihat bagaimana perincian dilakukan dalam Al-Quran tentang bagaimana nak didik anak-anak. Lihat saja Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim ni dia nasihat kepada anak-anaknya bukan sekadar syariah saja, bukan sekadar akhlak, termasuk akidah. Akidah ada, syariat ada, akhlak ada. Bila tak Ustaz perincikan apatah lagi depan kita ni anak-anak kita. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih kepada saudara pengantara yang dihormati, ahli panel utama dan seterusnya, para penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah. Sebenarnya bila kita melihat persoalan yang dikemukakan itu satu perkara yang sangat penting dalam hidup kita. Kerana itu kita melihat seorang manusia yang kulitnya hitam, rambutnya halus macam kismis, dan bibirnya tebal, dan disebut oleh Ibn Abbas hidungnya aftas. Aftas ini hidung orang Afrika, yang mana kejadian Allah Subhanahu Wa Taala berbeza-beza untuk mendiami sesuatu iklim ataupun tempat. Maknanya terhimpun pada seorang yang namanya Luqman ini segala sifat yang kalau dibandingkan dengan orang lain nampak kekurangan, hodoh. Nampak padanya segala sifat yang hodoh. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala muliakan Luqman dengan satu kehebatan yang ada padanya, iaitulah dikurniakan sebagai hikmah. Berkata Ibn Abbas dalam satu tafsir yang dikemukakan oleh Al-Imam At-Tabari, a'tahu Allahu al-hikmah wa mana'ahu an-nubuwah. Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada Luqman ini kelebihan sebagai seorang yang bijaksana, tetapi Allah larang dia, Allah tidak beri dia kepada dia nubuwah. Walaupun begitu Luqman ini cukup istimewa untuk disenaraikan bersama dengan para nabi dan rasul dalam Al-Quran. Nun di sana ada para nabi, ada para rasul, ada malaikat yang tidak disebut namanya dalam Al-Quran. Itu istimewanya Luqman. Bila kita mengkaji Al-Quran, kita akan jumpa sebuah surah yang namanya surah Luqman, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan episod yang besar dari surah Luqman ini, kisah manusia kulit hitam ini, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dari ayat 12 hingga seterusnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad atayna luqmana alhikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi
wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Masya Allah, begitu indah sekali ayat yang menggambarkan episod yang berlaku di antara manusia yang bernama Luqman dengan anaknya itu, yang disebut namanya Saran oleh Al-Imam At-Tabari. Satu riwayat dikemukakan daripada Ibn Abbas. Walaupun Luqman ini asalnya seorang hamba, tetapi Allah muliakan dia. Kerana kebiasaan yang ada pada dia, maka akhirnya Tuhan dia merdekakan. Pergilah kamu wahai Luqman, kamu tidak layak menjadi hamba. Luqman telah pun sujud syukur selama 30 hari kerana Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat bebas itu. Kita bercerita tentang Quran dan kita tidak lari daripada kenyataan kita merdeka. Mudah-mudahan kita merdeka dalam arti kata yang sebenar-benarnya. Bila kita lihat apa yang disebut oleh doktor sebagai panel pertama tadi, saya nak menyokong. Dan perkara ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut melalui surah Ibrahim ayat 25 dan seterusnya. Gambaran manusia, komponen yang bentuk satu makhluk yang namanya manusia itu terdiri di atas 3 perkara. Iaitulah firman Allah Subhanahu Wa Taala nak memperkukuhkan apa yang Luqman ajar anaknya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Sadaqallahul azim. Maksudnya Allah memperumpamakan manusia di sisi Allah macam sebatang pokok. Pokok ada komponen asas yang namanya akar. Kemudian fizikalnya dapat kita lihat sebagai batangnya, daun yang rimbun, dan kemudian terbit bunga. Dan bunga ini menantikan akan keluarnya buah selepas itu. Jadi komponen yang bentuk manusia seperti yang telah ditegaskan oleh ahli panel yang pertama tadi, begitu cantik bandingan yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama akar, namanya akidah. Dan kemudian fizikal yang dapat kita lihat pada sebatang pokok itu, batang daunnya yang rimbun, itulah Islam, syariah. Dan kemudian bunga yang terbit, itulah namanya taqwa, namanya akhlak. Dan kemudian terbitnya buah selepas itu namanya ihsan ataupun taqwa. Akidah, kemudian datang syariah, kemudian datang ihsan, dan kemudian datanglah dia taqwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak dan datanglah taqwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya Luqman, manusia yang Allah beri kepadanya kelebihan hikmah, kepandaian itu, yang Allah tidak berikan kepada sesiapa pun lain yang dikehendaki olehnya. Maka Luqman ini mendidik anaknya, asas yang pertama, anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menarik kalau kita lihat apa yang dikemukakan dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini mengikut kajian psikologinya. Luqman menggunakan terminologi yang paling hebat, iaitulah perkataan ya bunayya, menjadi satu pemangkin kepada kita umat Islam untuk mengerti erti konsep pendidikan itu. Mestilah bermula dengan at-targhib, dengan galakan, memberi kepada dia semangat, memberi kepadanya motivasi. 80% mengikut kajian oleh psikologi mestilah datang galakan dan suruhan. Bila anak ini engkar dan enggan, barulah datang hukuman 20%, 20%. Inilah gambaran yang Allah gunakan pada perkataan ya bunayya. Kalau kita mempelajari bahasa Arab, ya bunayya membawa makna rapatnya hubungan seorang ayah dengan anaknya itu. Jadi bila kita mengkaji Al-Quran, para penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita nampak begitu hebat sekali aspek pendidikan yang ditekankan oleh Al-Quran, yang bermula dengan kata-kata yang lunak, yang baik, yang lembut, dan masuk ke dalam hati. Al-kalam idza kharaja minal qalbi waqa'a fil qalbi fatarakahu. Kata-kata itu kalau keluar daripada hati yang ikhlas, seorang ayah nak anaknya jadi orang yang bertakwa, mempunyai akidah yang mantap, dia keluar daripada hati, masuk dalam hati, mengetuknya, mengajak membuat perubahan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Zahazan. Mudah-mudahan Ustaz yang dengar di kaca TV, yang menonton kita di mana-mana sajalah, kalau dia bapa, mudah-mudahan dia jadi macam Luqman Al-Hakim yang mengajar anaknya 3 prinsip utama Al-Quran, iaitu akidah, syariah dan juga akhlak. Dan kalau anak-anak muda seperti yang ada depan saya dan di rumah, di mana-mana sajalah, dia dah melepak, baiklah dia jadi anak-anak kepada Luqman Al-Hakim.
hakim, ya, yang faham tentang akidah, yang faham tentang syariat, yang faham tentang akhlak. Apapun tuan-tuan, kita berehat dulu, ya. Boleh no? Tanya audiens kita, berehat dulu dan jangan ke mana-mana, jangan pi mana. Terima kasih tuan-tuan puan-puan kerana masih bersama dengan kami di Museum Kesenian Islam secara langsung Al-Kuliah, dan kita bincangkan soal akidah, syariah dan juga akhlak, ya. Bagus, depa tunggu sampai akhir. InsyaAllah sampai akhir kita akan bicara tentang tajuk ini. Dan tidak indah alam ini tuan-tuan, tidak indah bumi ini kalau tidak ada mentari dan juga bulan. Begitu juga tidak indah Al-Kuliah ini kalau tidak ada penonton yang tanya soalan. Kita tanya dulu siapa nak bagi soalan, silakan kalau ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada satu soalan untuk ahli panel. Apa yang jelas di dalam Al-Quran dan hadis, tiada istilah